نحييكم بتحية الإسلام تحية مباركة من عند الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. Hari ini saya dan kumpulan saya akan membentangkan tajuk yang kami dapat, iaitu Imam Qiraat Abu Amru dan Ibnu Kathir. Sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan diri saya serta ahli kumpulan saya. Nama saya Muhammad Hafiz bin Abdul Jalil, nombor matriks 721012 6. Diikuti dengan Ahmad Suhaib bin Hisahuddin 721019 dan Razin Iman bin Abdul Aziz, nombor matriks 721014. Tanpa melengahkan masa, izinkan saya meneruskan pembentangan ini. Kita pergi kepada slide seterusnya, pengenalan ilmu qiraat. Dari segi bahasa, ilmu qiraat bermaksud ilmu yang berasal daripada perkataan Arab bersifat jamak bermaksud bacaan. Selain itu, dari segi istilah pula, qiraat disebut satu ilmu tentang cara melafazkan kalimah ayat Al-Quran serta pelaksanaannya dengan menisbahkan setiap bacaan kepada seorang ilmuwan qiraat. Fokus utama ilmu qiraat ialah mendalami kalimah-kalimah Al-Quran dari segi cara pelaksanaannya seperti panjang atau pendek, cara bacaannya, hukum tajwid, hukum izhar dan idgham. Selain itu, faedah apabila kita mempelajari ilmu qiraat ialah kita dapat memelihara dan menyelamatkan seseorang daripada kesalahan dalam membaca Al-Quran serta mengetahui setiap bacaan para imam qiraat dan mampu membezakan cara bacaan imam-imam tersebut. Okey, kita pergi kepada slide seterusnya, iaitu objektif. Terdapat 5 objektif ketika kita mempelajari ilmu qiraat. Yang pertama ialah dapat mengenali nama-nama imam qiraat serta anak muridnya. Yang kedua, dapat mengenali imam qiraat dan mutawatir. Dan yang ketiga, dapat membezakan cara bacaan imam qiraat. Yang keempat, dapat menguasai cara bacaan imam qiraat. Dan yang kelima, dapat meningkatkan kefahaman ilmu qiraat. Okay, sekarang kita pergi kepada slide seterusnya, iaitu latar belakang imam kepada tajuk ini, iaitu Imam Abu Amru. Nama lengkap beliau ialah Zabban bin Al-Ala bin Umar bin Al-Iryan bin Abdullah bin Al-Husin. Beliau lahir pada tahun 68 atau 70 Hijrah di Makkah. Dan gelaran kepada beliau iaitu Ibnu Al-Ala. Sifat peribadi beliau ialah seorang yang sangat dihormati di kalangan bangsa Arab. Beliau juga sering mendapat pujian daripada kebanyakan penyair di tanah Arab. Maksudnya beliau pandai menyair. Beliau juga pakar dalam bidang berkaitan Al-Quran, seorang yang benar, dipercayai, amanah, zuhud serta alim dalam bidang agama. Beliau juga menjadi ulama besar yang beramal dengan ilmunya. Juga menjadi contoh dalam masyarakat Arab pada zamannya dalam ilmu qiraat, nahwu dan fiqh. Beliau wafat pada 154 Hijrah di Kufah, Iraq. Terima kasih kepada saudara Hafiz. Seterusnya, saya akan meneruskan dengan sanad dan rawi Imam Abu Amru. Imam Abu Amru mempunyai banyak anak murid dan di antaranya terdapat 2 orang yang telah memasyhurkan bacaan beliau, iaitu mereka ialah Duri dan Susi. Biodata bagi Imam As-Susi, nama sebenar beliau ialah Salih bin Ziyad bin Abdullah bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Janud. Tahun kelahiran beliau ialah pada 170 Hijrah dan tahun kewafatan beliau adalah pada tahun 261 Hijriah. Panggilan baginya ialah Abu Shu'aib. Seterusnya, biodata bagi Imam Ad-Duri pula ialah nama Hafs bin Umar bin Abdul Aziz bin Suhban bin Ada bin Suhban Ad-Duri Al-Azdadi Al-Baghdadi.
Tahun kelahiran adalah pada tahun 150 Hijrah. Tahun kewafatan pula pada tahun 246 Hijrah. Nama panggilan baginya ialah Abu Amru. Gelaran pula adalah Ad-Duri dan beliau berasal dari Baghdad. Berikut adalah cara bacaan Imam Ad-Duri. Yang pertama, bagi bab mad dan qasar, Duri membaca mad mufasil dengan dua wajah. Contohnya bagi ayat wama unzila, apabila dikosarkan hanya dibaca sebanyak dua harakat. Contoh wama unzila, dan apabila dibaca secara tawassut dibaca sepanjang 4 harakat. Contoh wama unzila. Seterusnya bab hamzah mufrad. Apabila Duri membaca dengan tahqiq, bagi yang pertama, apabila hamzah sukun dari hamzah mufrad fa untuk kalimah seperti yu'minu. Seterusnya, bagi yang kedua, apabila hamzah sukun dari hamzah mufrad ain untuk kalimah seperti wabi'rim mu'attalah. Yang ketiga, apabila hamzah sukun dari hamzah mufrad lam untuk kalimah seperti faddaraktum. Seterusnya, bagi cara bacaan Imam Susi, yang pertama, mad mufasil. Imam Susi membaca mad mufasil dengan satu bacaan sahaja. Contoh perkataan bima, apabila dikasarkan hanya dibaca sebanyak dua harakat. Contoh bima. Bagi idgham kabir pula, Imam As-Susi akan mengidghamkan huruf pertama ke dalam huruf kedua. Contoh bagi perkataan ja'alakum akan dibaca ja'allakum. Seterusnya bab ibdal hamzah mufrad. Imam Susi akan mengibdalkan huruf hamzah sama ada terletak pada wazan fa fi'il atau ain fi'il atau lam fi'il. Contoh bagi fa fi'il yu'minun akan dibaca secara yuminun. Apabila terletak pada fa ain fi'il, contoh al-ba'sa akan dibaca secara al-basa. Kemudian apabila terletak pada lam fi'il, contoh jita akan dibaca dengan jita. Seterusnya saya serahkan pembentangan kepada saudara Razin. Terima kasih. Terima kasih kepada saudara Suhaib. Jadi saya akan sambung pembentangan dengan latar belakang Imam Ibn Amir. Nama sebenar beliau adalah Abdullah bin Amir bin Yazid Tamim bin Rubai'ah bin Amir al-Yahsabi. Tahun lahir beliau adalah pada tahun 21 Hijrah. Tapi sesetengah pendapat mengatakan bahawa beliau lahir pada tahun 8 Hijrah. Beliau wafat pada tahun 118 Hijrah dan nama panggilan beliau adalah Abu Imran. Keistimewaan Imam Ibn Amir, beliau adalah seorang imam qiraat dalam masyarakat Syam. Beliau adalah seorang gubernur, qadi dan imam di Damsyik. Dan beliau juga adalah seorang yang terbaik di kalangan muslimin tabi'in. Kita sambung pada sanad dan rawi Imam Ibn Amir. Imam Ibn Amir mempunyai dua anak murid yang telah memasyhurkan bacaannya, iaitu Imam Hisham dan Imam Ibn Zakwan. Latar belakang Imam Hisham. Nama Imam Hisham adalah Hisham bin Umar bin Nasir. Lahir pada tahun 153 Hijrah dan wafat pada tahun 245 Hijrah. Nama panggilan beliau adalah Abu Al-Wahid. Latar belakang Imam Ibn Zakwan. Nama sebenar beliau adalah Abdullah bin Ahmad bin Bashar Ibn Zakwan bin Amru. Lahir pada tahun 173 Hijrah, wafat pada tahun 242 Hijrah. Nama panggilan beliau adalah Abu Muhammad atau dipanggil Abu Amru al-Damsyqi. Cara bacaan Imam Hisham pada bab waqaf hamzah pada huruf hamzah. Hisham akan mengibdalkan huruf hamzah yang berada di hujung kalimah seperti sya'a dan ja'a dan dibaca dengan tiga wajah iaitu 2, 4 dan 6 harakat. Yang kedua, pada bab idgham saghir iaitu pada bab zal. Apabila huruf zal yang sukun pada kalimah iz bertemu dengan 6 huruf berikut iaitu
sad, zai, ta, ha, sin dan dal yang berbaris atas, maka Hisham akan mengidghamkan huruf dal ke dalam huruf-huruf tersebut. Manakala cara bacaan Imam Ibn Zakwan yang pertama pada bab dal, apabila huruf dal yang sukun pada kalimah qad bertemu dengan huruf zat, zai, zal dan dad, dia akan dibaca dengan idgham. Contoh dibaca faqad dalla, akan dibaca dengan faqad dalla. Yang kedua, laqad zara'na, akan dibaca dengan walaqad zara'na. Cara baca yang kedua ialah dengan baca imalah pada huruf ha, pada surah yang bermula dengan hamim. Yang kedua, pada kalimah Taurah dibaca dengan imalah juga. Jadi itu sekian sahaja daripada kami. Sekian, terima kasih.